Sudah start dah. Okey. Untuk dengar aku daripada awal lagi duk mengamuk. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, cuti kita daripada Ramadan sampai ke Syawal, dia mai balik. Alhamdulillah. Kita sambung mengaji hadis muka surat 98. Muka surat 98, kitab Bulughul Maram. Budak-budak tahfiz yang ada kitab-kitab kat situ boleh ambil, tapi tak boleh tontiak kecuali buku yang apa beli saja. Buku sana yang tu semua Ustaz wakaf, tak boleh ambil. Dulu Ustaz bagi seorang satu, lepas Ustaz bagi seorang satu, habis koyak rabak, berbuang semua. Sekarang tak bagi dah. Kita letak dalam situ untuk orang baca aja. Yang apa nak beli, beli. Kalau duit raya ada, sampai orang belajar, beli. Beli buku, beli buku sebulan sekali je apa ngaji Ustaz Hadis. Sebulan sekali je. Ambil buku tu tanda, orang lain nak sembang. Yang budak kecil-kecil mungkin dia tak reti, yang besar-besar pun rugi masa hampa. Apa duduk di medan mengaji ni, kalau orang yang tak tahu ra'i mengaji ni nanti. Lepas tu kadang-kadang kita hantar anak kita pergi sekolah agama, hantar anak sekolah agama, dia tak boleh juga. Dan masa yang panjang, jangan seksa dia. Itu bukan bidang dia, itu bukan orang dia. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah, maka jangan seksa dia. Cuma kita hantar dia, mungkin di situ suruh tarbiyah, semayang mengaji dia, kan pada doa. Kalau Ustaz pun doa depan ni, kan doa banyak-banyak, biar dia apa nama, hadis yang kita baca ni biar dia reti. Yang pembeli buku tu, beli buku hadis tu tanda. Beli buku hadis tu tanda. Beli tu. Mama profesor kita sampai. Okey. Bila kita beli buku ni, bukan surat tertanda, kita baca betul-betul. Okey. Tak boleh. Awak tak boleh. Okey. Amun. Tak dengar apa. Nak pakai ni juga. Jadi tak dengar. Oh ya Allah, orang dia minta maaf, dia bukan balik action. Asal hari ni dia tak tahu, suara tak ada. Nanti kita bagi tahu pada orang yang bagi. Azan tak ni baru ni, cerita balik lah, cerita balik. Tak boleh dengar suara Ustaz kan? Boleh kan? InsyaAllah boleh lah. Okay. Jangan ganggu jiwaku. Okay. Tengok hadis ni. Hadis ni main daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Betul tak? Dia tulis radhiyallahu ta'ala wa anhuma. Tak apalah. Okay? Maksud radhiyallahu anhuma, siapa dia? Radhiyallahu anhuma ni maksud dia Allah redha dua-dua orang. Bapa dengan anak Allah berkenan. Bapa dengan anak Allah berkenan. Inilah bulan yang kita duduk ni, bulan yang Allah Ta'ala nak cerita kat kita. Bapa baik, anak baik, mak baik, semua cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dan aku Tuhan, aku mau hampa jadi keluarga macam tu. Keluarga siapa dia? Keluarga apa nama? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan bila masuk bulan ni saja Allah suruh otak kepala kita buka, cuba jadi keluarga yang terbaik. Sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia ni tak, kita tahu sirah dia tak dapat anak yang begitu lama. Tapi bila dapat anak saja, terus dapat perintah daripada Allah. Ambil anak, ambil isteri, letak di mana? Di Mekkatul Mukarramah. Biar dia jadi tetamu aku. Aku nak dia jadi tetamu aku. Bumi yang ada barakah. Di antara dia dengan aku jaga dia. Kepada Allah sendiri panggil Ibrahim, dapat anak. Baru dapat anak, baru tak ada puas dengan anak, terus kena ambil anak, kena ambil isteri, membekalkan ayak sikit dengan kurma sikit, letak di mana? Letak di Mekkatul Mukarramah. Letak tu sampai isteri dia tanya, kalau dia letak di sini, suruhan Tuhan, pilah balik Ibrahim. Tuhan takkan sia-siakan aku di sini. Bila Tuhan suruh letak di sini, di antara aku dengan Tuhan. Kita tak mau cerita ni sekadar Ibrahim dah habis dah. Nampak tak? Tapi Tuhan suruh ambil ibratul li ulil albab.
tolonglah ambil peringatan manusia yang ada otak, yang ada hati ni. Jangan bagi hati mati. Jangan bagi hati mati. Oleh sebab tu, bila dia pergi, dia letak anak dia kat situ. Nampak tak? Dengan kurma last ada habis, ayak dah habis, susu di badan pun dah habis. Allah dah bukti kat kita dia lari. Yang kita pergi sa'i tu, Allah Ta'ala kata tanda kesyukuran. Tanda manusia bersyukur pada Allah. Bila sampai kat sana, tanda kata kita ni bersyukur pada Allah Ta'ala sa'i tu. Kan kita sa'i, pasal tu kita kata apa nama, hajar maqbul wa sa'yan mashkur wa zamban maghfur wa tijaratan lan tabur. Okey, tak maulah kita tak mau pergi haji dalam keadaan bodoh. Kan kita akan jadi tetamu bodoh pada. Kita tak mau jadi macam tu. Kita nak tetamu yang kita tahu pasal apa kita pergi. Tahu macam tu. Oleh sebab tu Nabi Allah Ibrahim AS tinggal dia lari malari pilah sekali. Kita tengok pasal tu orang yang pergi haji dan umrah, orang perempuan lah kena tengok betul-betul. Jangan berongok, I letih, I tak boleh, kaki I bengkak, I katok you. Nampak nak Siti Hajar dia lari, berongok pun dah, apa pun dah. Hari ni kita lari malari pi ada batu makmah. Betul tak? Batu ada, aircon ada, air ada, keselesaan amat jauh langit dan bumi. So kalau kita tak puas hati lagi, tak seronok nak ibadat, ada something diri kita ni ghaflatun. Kita tak tahu lagi tempat yang Allah kata nilai syukur pada Allah Ta'ala. Tak tahu lagi nak kata apa. Tak tahu lagi nak kata apa, nampak tak? Oleh sebab tu kita tengok bila Ibrahim AS letak anak dia pergi terus, tak pandang dah. Ya Allah, hati ni, bayangkan perasaan hati. Kerana kita kadang anak sakit, lupa dah. Tuhan nak bunuhkan aku ni. Kita sayang anak kita sebab kita salah Tuhan. Bunuhlah Tuhan aku. Pasal anak sakit sangat. Hang siksa anakku, Tuhan siksa anakku sebab kita salah ke Tuhan. Nampak tak? Dan bukti Allah Ta'ala dan bukti hang sayang anak kan sayang aku. Ibrahim, hang belah macam mana anak akan mati tetap berpisah. Aku tak pisah dengan hang. Ibrahim dah buktikan bahawa dia berdua hubungan dengan Tuhan lebih dicintai dengan rasul daripada anak dan keluarga. Allah nak cerita pada jemaah haji. Allah nak cerita kat kita. Nampak tak? Bila dia pergi lepas berapa tahun, 14 tahun tu kali ikut baru dia main balik. Dia main balik pula. Ya Allah, elok dia main dengan borak. Sampai daripada Palestin. Dia main duduk di mana? Di Muzdalifah. Pasal tu orang yang duduk di Muzdalifah dan duduk di Mina, kalau tak mau ambil aktibat tak tahu lah. Berkira sangat-sangat kita duduk ni. Bukan selalu boleh duduk di Muzdalifah. Ada waktu tertentu. Waktu tu saja Allah panggil kita. Bukan selalu boleh jadi tetamu Tuhan. Puluhan tahun baru kita sampai ke sana. Punya susah nak sampai. Itu kedekut masa nak duduk dalam sana. Oh, I tak boleh lah, I pandai lah, I tak ada tempat, I sepak you bodoh. Nampak dah? Kena tahu tempat yang Muzdalifah tu bapak kita pernah sampai dulu. Masa Allah pisahkan Nabi, Allah pisahkan Adam dan Hawa. Pisahkan mereka. Adam punya rindu nak jumpa Hawa. Rindu sangat-sangat. Bila sampai kat Muzdalifah, dia sampai dia terlena mimpi yang pertama yang Allah bagi mimpi dekat Adam. Mimpi Allah kata nanti jumpa. Dia dapat mimpi tu, dia seronok sangat-sangat. Akhirnya Allah bertemukan dengan di mana? Di Arafah. Di Arafah, bila dua-dua bertemu di Arafah, dua-dua kata apa? Ada dengan Hawa kata, ini kita ada dosa. Lepas sampai di sana, muhasabah diri. Arafah, kenalkan diri hang. Pasal apa? Daripada tempat yang baik Allah keluarkan hang. Daripada tempat yang cukup baik Allah keluarkan dia. Daripada syurga. Dia keluar. Adam dan Hawa terus sampai kat sana bertobat. Ya Allah, Arafah tempat penentu bagi haji. Bila duduk bertemu, Ya Allah, duduk kata apa? Ya Allah, kita berdosa. Ya Allah, istighfar banyak-banyak. Kena tahu sirah sikit baru seronok. Begitu juga dengan apa nama Ibrahim. Bila sampai di kawasan Muzdalifah, sama dengan Adam sampai Muzdalifah, Ibrahim sampai Muzdalifah. Sampai kat situ, Ya Allah, tidak terdapat mimpi. Ni Allah cerita. Dapat mimpi, besok jumpa anak hang, sembelih anak hang. Allah Akbar. Terus dapat mimpi, terkejut. Oleh kerana sayang kepada Allah, pipi jumpa anak dia. Jumpa anak dia, Allahu Akbar. Tak ada apa terbisik. Allah suruh sembelih hang. Sembelihlah bapa Allah. Tengok anak yang soleh. Bapa soleh, anak kata, ikut perintah Tuhan, sembelih aku. Allahu Akbar. Nampak tak?
isteri pun bersedia. Kalau itu perintah Tuhan, jangan tangguh-tangguh. Allahu Akbar. Penyembelihan yang dahsyat. Dahsyat. Masa nak sembelih pula mereka tengok. Anak tengok, semua tengok. Dia nak bagi tajam pisau tu. Nak tajam. Elok nak sembelih. Elok sembelih dia pergi kat siapa? Dia pergi kat perempuan. Syaitan pergi kat perempuan. Hajar. Han tak dapat anak yang lama. Takkan Han nak lepas kot Ibrahim buat macam tu. Takkan Han benar Ibrahim buat macam tu. Hajarlah orang ambil batu yang pertama sekali balik. Masa tu semua akan melontar di satu tempat. Pada hari nak ingatkan sejarah yang paling besar jiwa orang perempuan. Syaitan datang, Iblis datang mengandung, ya Allah, susah dapat anak. Tapi oleh kerana Allah, dia sanggup serah anak kepada Allah. Ambil batu balik. Hari ini syaitan dah tak ada. Bukan kita balik apa? Kita balik sifat kita, ulama kata. Hasad kita, dengki kita, khianat kita, sangka buruk kita, semua tu kena buang. Barulah kita akan jadi tetamu Allah, ya Allah terima. Lontaran yang pertama, semua orang kena pergi hari pertama. Yang kedua siapa dia? Anak dia. Anak dia. Han tak kesiankan ke mak hang Ismail, han tak kesiankan ke mak hang. Han tengok mak hang duduk menangis, Ismail ambil balik. Dan sekali dia siapa dia? Ibrahim. Setiap tempat melontar kita akan ingat sejarah bapa kita. Allah panggil nama orang yang ada keimanan mendalam. Nabi Allah Ibrahim, manusia yang iman yang mendalam. Pasal tu Allah Ta'ala bila panggil kita pergi sana, Tuhan tanya, tak maukah jadi macam keluarga yang aku pernah jemput dulu untuk jadi tetamu aku? Tak maukah jadi macam tu? Macam Ibrahim, Ismail, Hajar, tak mau jadi macam tu ke? Hampa boleh ambil keluarga hampa semua mai kat aku, mai haji berumrah, tapi aku tak nampak pun. Tak mau ambil antibar ke? Bila cerita ni tak ada apa. Nanti bulan 5 selalu kita duduk cerita kata memang Ibrahim tahu dia ambil pisau duk rodok. Pasal tu kita kena korban. Tuan-tuan kena korban, tuan-tuan kenderaan kita. Tak tahulah. Mudah-mudahanlah bila kita masuk bulan ni kita minta Tuhan, jadilah kalau kami yang sementara di muka bumi ni kuat dengan iman, bagi kami keluarga yang beriman Tuhan. Ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api neraka tu yang terbest. Kita yang main di sini ni, kita cubalah. Cuba kadang-kadang kita cuba seberapa daya. Memang sakit jantung, didik orang senang daripada didik orang lain. Didik orang senang daripada didik orang lain. Allah bagi memang dugaan. Nabi sendiri pun nak tarbiyah, nak didik keluarga dia. Bila kita pergi atas bukit Safa, kita akan ingat apa Nabi buat. Nabi berdiri atas bukit tu lah, panggil semua keluarga dia main. Apa keluarga dia buat? Ambil pasir bubuh, ya Allah. Pasal tu bila kita kenal atas bukit Safa tu, kita akan kenal Nabi macam mana tarbiyah kat keluarga. Kita berdiri atas bukit Safa, kita nampak Kaabah, kita kata, ya Allah, bayangkan muka keluarga kita. Ni anakku nombor 1 ni, kita gerak. Nombor 2, cerita kat Tuhan. Bila kita jadi tetamu Tuhan, cerita kat Tuhan. Tempat tu semua ada makna dia. Kalau kita boleh tahu apa dia Safa, apa dia Marwah, kita tahu bagus. Kita boleh tahu cerita daripada perempuan yang nak melakukan maksiat zina kan, yang akhirnya jadi patung, dia letak kiri kanan. Ambil cerita tu semua. Ni semua dia membantu kita beribadat. Maksud ibadat kita takkan rasa seronok kalau kita tak ada ilmu. Macam tu kalau kita pergi Mekah dan Madinah, takkan seronok kalau kita tak ada ilmu. Orang lontak, kita lontak. Orang pusing, kita pusing. Kita tak tahu apa benda kita nak buat. Daripada ilmu tu, ia akan menyeronokkan kita. Buatlah ibadat macam mana pun, kita tak rasa kemanisan. Sambung. Barulah masuk bab dia. Kan? Macam tu lah. No? Barulah masuk bab dia. Oh ya Allah lagi. Kita ambil adik ni, masa baru ni. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, bapa dan Sayyidina Umar, dua-dua ni Allah Tuhan sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata apa? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata la salata. Jangan kamu sembahyang ba'dal fajr. Hadis ni itulah kita dengar hadis ni. Okay? Hadis ni ulama hadis cakap macam ni, ulama fiqh cakap macam ni. Ada dua. La salata, tidak ada sembahyang ba'dal fajr. Bila masuk saja waktu subuh, saja matahari masuk waktu subuh, tak ada sembahyang melainkan 2 rakaat saja. Qabliyah bagi subuh, senang subuh. La salata ba'dal fajr. Bila masuk saja waktu subuh, dia kata
Tak ada apa illa sajadatain. Dua sujud. Dua sujud tu melambangkan dua rakaat senang sebut. Dua sujud. Akhrajahul khamsa, dikeluarkan oleh 5 ulama hadis. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Okey. Illa Nasa'i, 5 tolak 1 dia. Illa tolak 1 Imam Nasa'i. Wa fi riwayatin Abdul Razzaq, daripada Abdul Razzaq dia kata la salatah. Ulama hadis ni kata, Abdul Razzaq ni kata, aku nak bagi tahu lagi. Walaupun ada hadis daripada Abdullah bin Umar, ulama kata tak ada sahabat pun yang mencerita hadis ni. Tak ada sahabat pun cerita hadis ni. Yang cerita hadis ni Abdullah bin Umar, kata ulama. Kata tu hadis ni ulama kata gharib. Hadis ni kita dia hadis gharib. Hadis gharib menunjukkan dia seorang riwayat. Macam innamal a'malu binniyat adalah Umar. Tengok bapa dengan anak macam mana. Okey? Bapa dengan anak cukup dahsyat. Sebenarnya anak dia kena agama lebih awal daripada bapa dia. Pasal bapa dia cengeng nak mampus, dia takut. Bila bapa dia zahirkan Islam, dia pun zahirkan Islam. Bapa dia tanya macam mana masuk Islam, cik masuk lama dah. Awal tak bagi tahu kat aku nak. Takut bapa jenis singa, takut makan dia. Dia berkenal bapa dia. Bila bapa dia masuk Islam, anak dia masuk Islam, Abdullah bin Umar, dia ikut jejak apa nama, langkah macam Nabi SAW. Kalau dia berjalan, sahabat Nabi akan gelap pasal tapak kaki Nabi tu nak ikut. Kita kadang-kadang nak ikut sunnah Nabi pun tak termampu, banyak benda sangat. Cuma kita minta ampun dengan Tuhan je lah. Tuhan, kami duduk di bumi, kadang-kadang kami tahu tapi tak boleh mengizinkan. Pasal suasana sekitar kita tak mengizinkan kita. Kita duduk di zaman yang susah nak kenal Rasulullah. Kita duduk di zaman yang susah untuk kita laksanakan sunnah Nabi. Begitu seksa hidup orang-orang nak menegakkan sunnah. Nampak tak? Macam mana ulama-ulama hadis hidup dengan keadaan seksa. Macam tu juga kita pun sama. Kita pun sama. Oleh sebab tu ya Allah, ulama mengatakan hadis ni gharib. Gharib macam mana pun, Abdul Razzaq kata, mai aku nak cerita mai kat hangpa. Aku pun berpegang dengan hadis ni juga. La salata ba'da tulu'il fajr. Tadi kata la salata ba'da al-fajr, aku nak bagi tahu terbit matahari. Masa kita senang. Terbit subuh dia tu, masuk subuh dia tu. Masuk waktu subuh, tak ada apa semayang senang. Baru ni ada tak ada apa semayang, dia kata illa raka'ata fajr. Malaikat ada 2 rakaat sebelum nak semayang subuh, ada 2 rakaat qabliyah bagi subuh. Qabliyah bagi subuh. Boleh faham kan? Hadis sini nampak tak? Mari kita baca sikit-sikit. Atau Datuk Bendahara tanya soalan. Siapa kalau tanya banyak, dia beli buku ni. Dia membantu kita. Okey. Penjelasan dia kata hadis. Mari kita tengok. Bagi buku ni Abu Zamir. Tak bawa. Itulah aku kan. Tafsiran hadis ni Ustaz baca pelan-pelan. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, kata oleh Nasa'i tadi dia kata. Tapi dia kata Imam Tirmizi dia tambah. Di sini tak sebut Imam Tirmizi. Tuan kitab ni nama dia Sun'ani. Imam Sun'ani. Dia kata apa? Tuan kitab ni kata Imam Tirmizi berkata. Ulama nama dia Imam Tirmizi kata hadzal hadis gharib. Dia kata hadis ini gharib. Maksud dia takkan jumpa mana-mana perawi melainkan anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah bin Umar. Hadis berkenaan dengan lepas apabila terbit saja fajar, masuk azan subuh, tak ada apa semayang melainkan qabliyah bagi subuh. Bagi aku Imam Tirmizi, aku faham macam tu, dia kata satu. Yang kedua, hadis ni gharib. Hadis ni gharib, okey? Kerana tidak ada dia kata meriwayatkan kecuali dia kata bernama Udamah bin Musa. Nampak ada orang mengatakan ada seorang lagi. Macam mana pun dia tetap gharib, sahabat nombor 1. Nombor 2 dia berkata ada Abdul Razzaq. Okey, macam mana pun perawi dia tetap Abdullah bin Umar. Hadis ini menjelaskan keharaman. Dia Ustaz baca senang. Hadis ini sebab ada hadis ini di kalangan orang sunnah, kita dia pegang satu lagi. Kita kena faham ustaz-ustaz sunnah kita ni berbagai-bagai. Okey, berbagai-bagai kefahaman yang dia faham. Lebih baik ustaz baca lah ni. Ustaz ada orang kata tapi jangan pelekehkan semua. Semua tu ustaz-ustaz kita belakang. Ikut sedap dia. Dia baca hadis, I think I like it. Okay, up to you. Dia baca I like ini.
Ikut suka dia nak suka ulama hadis dengan keterangan. Ada orang suka keterangan Bukhari jelas. Ada mengatakan aku nampak Tirmizi ni agak lembut ni. Macam mana pun dia tak lari. Jangan dia lari. Jangan dia lari. Maka ikut kalau kebanyakan ulama hadis menjelaskan haram, dia kata keharaman melaksanakan solat apapun setelah terbit fajar, sebelum solat fajar atau subuh. Ada bagi dia senang macam tu. Walaupun kita baca panjang tak reti, dia kata apa pun bagi aku Tirmizi dan terbit fajar ada sunat fajar 2 rakaat subuh habis. Aku tak tahu yang lain. Aku tahu yang tu je aku minta. Aku faham daripada hadis ni bila mana masuk saja subuh, qabliyah bagi subuh. Aku tak tahu yang lain. Ini Imam Tirmizi. Kecuali dia kata solat sunat fajar yang aku tahu. Dua tu. Kerana walaupun hadis ini tersusun kalimatnya berbentuk kalimat berita negatif, nampak macam tak boleh sembahyang dah. Masuk berita negatif ni, dah masuk subuh, Allah azan subuh dah, habis tak boleh buat apa dah, semua qabliyah bagi subuh. Berita yang tak menarik bagi orang-orang yang nak sembahyang. Yang nak sembahyang tu apabila tak boleh buat apa dah. Nampak tak? Dia nak sembahyang asal tak boleh buat apa-apa dah. Itu namanya berita negatif lah. Ni alul ibadah. Allahu Akbar. Dia menangis dah, Allahu Akbar. Aku tak ada nak witir, aku tak ada. Bagi orang gila-gila, oh nice, not subuh kami. Okay. Orang gila-gila tak kisah. Dah masuk subuh bagi dia okey. Yang penting ada dapat subuh. Bagi orang soleh, terlepas dia semayang malam, bagi dia rugi. Berpisahnya pertemuan di antara dia dengan Allah. Tambah-tambah umur kita macam ni semua, umur dah tak larat dah. Umur jenis 50, 60 ni semua punya umur ni semua umur tak larat dah. Umur masa kita nak bertemu dengan Tuhan. Tuhan sendiri main nak bertemu dengan kita. Kita tak mau bertemu dengan Tuhan dengan arti kata kita tak bersedia nak pergi jumpa Tuhan. Orang yang dah cukup bersedia nak jumpa Tuhan ni selalu malam dia tak mau miss. That's why kita dah kata ada bila ada function, bila ada dinner at night, at night, kita jangan pergi dah. Bukan jenis macam kita dah. Hantar mesej kat dia, cerita kat dia, lah ni malam-malam tak pergi dah, takat maghrib saja. Budak-budak ni pergi lah. Aku berikut. Jadi kami pun tak mampu dah. Pasal tu saya kata malam-malam depan ni jemputan malam tak ada dah. Tak mau saya nampak sudut rugi. Makan tak ke mana. Makan lah, tapi lepas makan budak letih, subuh nak bangun, rugi dia pun. Kami tak mau dengan makanan yang sedikit tapi merugikan hubungan dengan Tuhan, ibadat di timah subuh. Temperity. Ya Allah, sampai mai tengok mai subuh pukul 5 mai tengok apa jadi. Apa nak tengok macam mana saat roh depa nak keluar masa tu. Nak mai tengok macam mana masa tu. Kepada Allah kabir. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, ustaz cakap ni nak bina diri ustaz dengan semualah. Kita ni semua kita mengaji, salah satunya kita teringin nak beramal. Bukan kita nak dengar banyak, kita nak dengar dan masa kita nak beramal kita rasa macam cukup malam ilmu dah masuk kat kita banyak, tapi tolakkan diri kita nak beramal tu sikit sangat. Itu menunjukkan malam bagi diri kita kepada ustaz dengan apa semua samalah. Oleh sebab tu dapat dikata berita negatif, akan tetapi ia bermakna larangan. Imam Tirmizi kata larangan di sini dan makna dasar dia kata sebut larangan, dia kata larangan di sini bagi aku pengharaman. Imam Tirmizi kata pengharaman, haram tak boleh sembahyang apa-apa dah. Al-Tirmizi berkata, Imam Tirmizi buku ni buat lagi. Imam Tirmizi mengatakan seluruh ulama bersepakat, dia lebih suka seluruh ulama bersepakat atas makruhnya. Walaupun aku baca hadis ini aku faham haram, perkataan dia haram, tapi ulama mengatakan makruh mendirikan solat dia kata setelah fajar. Bila dah masuk waktu subuh, dia buat dia buat solat, dia tak buat solat qabliyah bagi subuh. Nampak tak? Bagi dia adalah makruh. Tapi pengarang buku ini mengatakan kemuncak bagi Imam Tirmizi dan ijma' ulama mengatakan adalah masalah ini adalah satu masalah yang aneh. Masalah yang aneh dia pelik kerana ada perbezaan pendapat. Aku buat macam ni, ada juga orang pendapat yang lain. Sebagai contoh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan mendirikan solat di saat itu tidak apa-apa.
Kalau kita nak buat sunat, katalah azan subuh dah masuk, azan waktu subuh dah masuk, ada solat tertentu. Satu di kalangan kita namakan sunat fajar. Okay? Ada di kalangan kita sunat fajar. Pasal tu ada di kalangan kita, terutamanya ustaz-ustaz sunnah pun pegang juga. Kita jangan kata ini semua fahaman-fahaman daripada puak-puak yang pegang fiqah. Ulama hadis pun pegang. Hasan Al-Basri dia bukan sebarangan. Dia bukan orang sebarangan, dia bukan orang lelaki-lelaki, nampak tak? Dia bukan lelaki-lelaki, pasal isteri Rasulullah. Masa ingat ada cerita kecil dia, Ustaz dah cerita dah. Hasan Al-Basri berkata, ya Allah mendirikan solat pada saat dia kata itu tidak ada apa-apa. Ya. Musalamah punya musuhkan dia. Ingat Ustaz cerita? Dia bukan lelaki-lelaki. Hasan Al-Basri di kalangan sahabat tak ramai, tapi Hasan Al-Basri disusu, dijaga oleh Musalamah. Dia bukan lelaki-lelaki, nampak tak? Cuma saat tu dia kecil dengan Nabi. Kita tak kirakan dia sahabat. Nampak tak? Kita tak kira masa dia kecil. Bila dia besar dah, masa tu Nabi pun dah pisah jauh kan. Masa tu kita panggil sebagai tabi'i. Tapi dia hidup dengan Nabi. Nampak tak? Hasan Al-Basri bukan orang lelaki-lelaki. Nabi doa lagi dekat dia, subhanallah, Hasan Al-Basri. Bagi pendapat Hasan Al-Basri mengatakan kalau dah masuk waktu, tiba maksud tu ada. Dia nak sembahyang apa pun boleh, nampak tak? Sedangkan Imam Malik Imam Madinah berpendapat jika seseorang tidak sempat dia melakukan solat suatu solat bila malam hari, tiba-tiba bila malam dia tak dah masuk dah azan, setengah orang dia azan awal subuh, jarak tu dia ada setengah jam 40 minit, dia boleh melakukan solat apapun yang berakhir, dia akhir dengan apa? Dia akhir dengan witir, dengan qabliyah. Dengan tidak masuk dah fajar. Dah masuk dah fajar, dia sembahyang sunat. Dia dapat sunat maksudnya qiyam mulai. Qiyam. Dia nak sembahyang qiyam 2 rakaat apakah? Qiyam. Sembahyang malam 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu dia sembahyang witir. Kalau ikut dah masuk waktu tak ada witir. Yang kita dengar hadis tadi. Bila dah masuk fajar tak ada apa-apa pun melainkan 2 rakaat saja. Qabliyah bagi subuh. Tapi Hasan Al-Basri kata tak, kita ada kelonggaran. Hasan Al-Basri, Imam Malik kata ada. Patut setengah orang daripada kita ambil. Kadang-kadang ustaz-ustaz tak boleh buat sunat fajar tuan-tuan. Dan orang tua-tua kita suka buat. Bagi ustaz-ustaz daripada dulu tak pegang. Masa kita mengaji macam tu, dia tak pegang. Tapi kan, bila kita mengajar, kita kena buka channel. Bila mana channel dibuka oleh Hasan Al-Basri dan Imam Malik, di kalangan ulama hadis bersepakat, kami cuma faham masuk waktu subuh cuma ada qabliyah bagi subuh, dan subuh tak ada apa-apa solat. Tak ada apa-apa solat. Tapi kalau kita dengar ada orang dah tengok dia masuk subuh yang awal, macam di Makkahul Mukarramah awal, duk tunggu sekarang sejam dah masuk nama dia sembahyang dah. Dia boleh sembahyang dah. Dia boleh sembahyang bermakiyah mulai 2 rakaat, lepas tu dia boleh buat witir, qabliyah bagi subuh tu subuh. Boleh. Kita duduk di Mekah kan, pasal jenis tak ngerti nak buat apa, lepas sembahyang dah tak tahu nak buat apa ada. Sedangkan kita guna masa tu ya Allah Tuhan, di Mekah berlipat kali ganda. Boleh. Baik. Dia kata kat sini, maka Tuhan kita ni kata, ya Allah melakukan sesuatu solat pada malam hari, maka diperbolehkan mendirikan solat pada saat tu. Dah masuk dilakukan. Ini pendapat Hasan Al-Basri dengan Imam Malik. Dan yang dimaksudkan setelah fajar, dia cerita lagi. Setelah fajar, dia kata kalau maksudkan setelah fajar lah hadis, setelah masuknya pada waktu subuh, dia kata tidak ada solat. Dia tekan lagi, bila dah masuk waktu subuh tidak ada solat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar qabliyah bagi subuh, itu saja. Dia tekan juga, menunjukkan tuan kitab ni dia teringin pakai qabliyah bagi subuh sudah. Walaupun hadis ini datang pada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Umar, ambil dalilnya. Kalau tanpa dia kita tak tahu. Kalau tanpa dia tak tahu nak buat apa. Subuh dah masuk macam mana ni? Tapi pasal dia main, dia beritahu guideline. Subuh dah masuk, jangan buat sembahyang apa pun, qabliyah bagi subuh sudah. Sebab kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah masuk, Nabi sembahyang qabliyah bagi subuh, apa Nabi buat? Nabi terlentang tidur, berbaring. Kalau kita buat jenuh masjid bukan tidur pada. Tapi itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, pasal Nabi kata baca Quran, sembahyang tadi malam. Bila dah masuk azan subuh, sembahyang qabliyah bagi subuh, rehatkan
Pasal dah baca tadi dah. Dah baca tadi, rehat, tunggu sampai azan subuh, sampai subuh, qamat, tunggu kita sembahyang. Maka tu budak-budak yang ramai, bila mana azan subuh, dia pasal qabliyah bagi subuh. Lepas qabliyah bagi subuh, semua dia ikut sunnah Rasulullah SAW. Dia ikut sunnah Nabi SAW. Baru ni kena demah dah kan. Wa misluhu sama juga hadis Darul Qutni kata wallahi kalau orang kata hadis ni mai daripada Abdullah bin Umar, Imam Darul Qutni mengatakan aku bawa mai seorang. Dia ni pencatat wahyu bagi Nabi, dia orang tulis. Orang yang pertama tulis wahyu Nabi SAW. Nabi membenarkan dia tulis. Bila mana Quran duk turun, hadis duk ada takut campur, seorang sahabat saja Nabi benarkan untuk dia tulis. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As pun berpegang dengan hadis yang sama. Bila dah masuk subuh, aku faham daripada apa wahyu Nabi. Aku faham yang bila mana apa aku tulis, bila masuk subuh ada qabliyah bagi subuh, lepas tu subuh. Itu sama dengan okey dah. Abdullah bin Amr bin As. Ya Allah, dia nak sokong hadis ni. Habis hadis tu. Hadis yang kedua, clear kan? Hari ini kita bincang dapat 5 bulan sebelum puasa dulu. Ada keretakan kefahaman, kita bagi clear dah. Pasal ada guru mereka yang beramal. Ustaz ada, okey. Dah bagi tahu dah. Tenang dah. Muzammil, Mudassir, Muzakir, okey. Sambung. Hadis yang ke 166 daripada An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ini satu hadis lagi. An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah nak cerita kat kita satu benda bagi Ummu Salamah, dia rasa pelik. Dia cerita tentang kepelikan yang Nabi buat. Bagi dia itu pelik pasal Nabi pernah larang. Nabi kata Nabi pernah larang lepas sembahyang asar jangan sembahyang. Tiba-tiba benda yang Nabi kata lepas asar jangan sembahyang, aku tengok Nabi sendiri sembahyang. Apa jadi kat diri Nabi? Itu kepelikan. Okey, tadi ada ni. Panjang tak? Panjang sikit je. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar. Dia kata Nabi sembahyang asar. Ummu Salamah kata Nabi sembahyang asar, summa daqala baiti fa salla rak'atain. Nabi sembahyang asar, lepas sembahyang asar Nabi masuk dalam rumah. Aku tak tahu, dia kata itu giliran dia hari tu. Apa nak rumah Nabi ni, Aisyah, Ummu Salamah, depa duduk derek saja, depa tak gaduh. Tapi sunnah kita kalau boleh biar jauh-jauh. Yang tu pun sunnah juga, tapi sunnah tu sunnah yang tak berbahaya. Sunnah kita macam tu, sunnah yang berbahaya. Kenapa ada? Bukan semua sunnah Nabi kita buat. Ada khusus bagi diri Nabi. Ada benda khusus bagi diri Nabi. Itu perbuatan khusus bagi diri Nabi. Kalau kita mampu, alhamdulillah. Tapi tak ramai. Memang jiwa manusia ni Allah bagi untuk orang perempuan cemburu. Cemburu tu tanda sayang. Nampak dia sayang. Dia tak mau kasih sayang berbahagi dua. Dia tak mau payung apa pun tak mau. Aku nak kalau boleh hati meresati ni untuk aku saja. Aku tak mau hati ni berbelah pada sampah depan. Okey? Masa Rasulullah dia walaupun dia berbelah, dia pandai bagi kasih sayang. Kita takut kita tak pandai. Kita tak pandai. Kalau nak bagi pandai, bertindak dengan cara adil, ada rezeki lebih, dengan duit pun tak ada, gatai sambung. Maka dia kata summa dakhala baiti. Maka dia kata Ummu Salamah kata Nabi masuk dalam rumah aku. Fa salla raka'atain. Nabi sembahyang 2 rakaat lepas apa? Lepas asar. Fa sa'altuhu. Maka aku pun tanya kat Nabi. Elok selesai Nabi sembahyang, aku pergi menghadap kat Nabi, aku tanya Nabi, aku kata faqala. Aku kata ya Rasulullah faqala. Dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, dia heran. Nabi kata syughiltu an raka'atain. Nabi kata aku sibuk. Nanti saya terjemah. Aku sibuk, dia kata. Lepas aku sibuk, dia kata an raka'atain. Pasal aku sibuk, aku sembahyang lani rakaat. Sibuk apa? Sekejap kita tengok. Ba'da zuhri, dia kata. Lepas sembahyang aku sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, dia kata Nabi sembahyang qabliyah zuhur. Lepas zuhur tu tiba-tiba ada orang mai sembang dengan Nabi sampai waktu tu masuk waktu asar. Tengok Nabi, Allah Tuhan ada nampak. Maka Nabi SAW kata fa sallaituhuma al-ana. Yang aku tertinggal tadi ba'diyah zuhur, lepas asar baru aku buat. Yang nampak aku sembahyang tu sembahyang bermak ba'diyah bagi zuhur. Sekejap lagi terang balik.
Dia kata, al-an, aku sekarang sama Nabi. Faqultu, dia kata, akhirnya Ummu Salamah tanya dekat Nabi SAW, afanaqdihima idza kata, ada kalau ditakdirkan kita tertinggal fat, kalau kami tertinggal macam ni, macam kes ni, adakah kami pun kena qada? Faqala, Nabi kata la. Nabi kata la, akhrajahu Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kita tengok hadis ni Nabi SAW, sekejap lagi syarah dia. Nabi SAW dengan pria main lagi. Pria ni, Nabi semayang zuhur. Sifat Nabi ni, Nabi SAW Nabi ajak kita, Nabi kata kalau kita ada zuhur yang luas-luas sangat, yang seluas-luas yang kita ada, kalau mampu untuk buat sunnah Nabi, qabliyah bagi zuhur 4, ba'diyah bagi zuhur 2. Betul? Tapi kalau kita mampu lagi nak buat zuhur, qabliyah bagi zuhur 4, ba'diyah bagi zuhur 4, Nabi kita dijauhkan daripada api neraka. Hadis Rasulullah daripada Imam Muslim. Depan mata kita, kitab Bulughul Maram, termasuklah Imam Sana'ani dari Yaman. Sana'ani aslu Syiah, na'am ke? Oleh sebab tu orang Yaman ada dekat kita depan ni. Oleh sebab tu maka Nabi SAW zuhur, Nabi kata nak tengok witir nahar, nak tengok witir di siang hari adalah zuhur. Zuhur adalah kesukaan Allah Ta'ala. Lepas tu kadang-kadang kita cuti, perpanjangkan sikit semayang, tapi di masjid tak boleh lah. Macam kita buat sekolah agama macam ni, adik sudah ada ikut, kita perpanjang. Tahu tak Nabi semayang satu rakaat seolah-olah macam 100 ayat. You all can understand, satu rakaat 100 ayat zuhur Rasulullah. Kesukaan Allah. Kalau kita di sini lah panjangkan zuhur sikit, apanya panjang punya duk pandai mamak tu yang bawa putar perut apa. Ada kita keadaan pasal kita duduk di taman nak didik orang main semayang. Kalau kita main lama dia lari. Kita pun kadang-kadang bagi cepat semayang. Bila tengok dia main kerja kalang kabut, kita pun baca pendek wadduha qul wallah bagi sonok. Masjid ni masjid qul wallah. Pasal hari ni manusia nak cari yang cepat. Kita nak tarik dia main. Maka Nabi ya kita seronok, kita bahasa kita faham agama, kita apa kita nak buat. Tapi ada benda kita tak boleh buat pasal orang lain tak faham. Nak bagi sedap saja kita, tapi nak dekat orang lain tak boleh, dia akan menimbulkan fitnah. Apa dah? Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembahyang zuhur, elok selesai sampai zuhur, tiba-tiba satu puak mai. Dalam ni kata puak apa nama, kaum Qais. Puak dia mai, dia cerita, dia selesai masalah. Maka Nabi kata di antara ba'diyah bagi zuhur dengan dia ni mai lebih utama daripada sembahyang aku. Dan pada itu Rasulullah dia tahu yang mana lebih utama. Kadang-kadang ya Allah Tuhan, kita bagaimana nak keluar, suami dah keluar dalam kereta dah, nanti sabar I tak sembahyang duha lagi, you nak mampu dia duduk dalam kereta dah, nampak tak? Kita keluar sama-sama ni lebih afdal daripada dia menunggu kita sembahyang. Itu nama dia bodoh punya ibadat. Apa tak? Kadang-kadang macam tu. Kita buat jamuan raya, elok-elok jamuan raya kita buat, kita panggil orang, cukup waktu kita lari masuk sembahyang. Sembahyang duha masuk, ni apa ni? Layan tetamu lebih baik daripada sembahyang duha. Maka ba'diyah bagi Rasulullah, Rasul tak pernah tinggal. Tapi hari tu tiba-tiba mai pok Qais mai, Nabi layan. Satu, ada mengatakan pembahagian harta dalam buku ni kata. Dia kata apa? Kesibukan yang dimaksudkan di sini ialah Nabi kata kepada Ummu Salamah, aku didatangi kesibukan. Datang apa? Ulama mengatakan di sini adalah keadaan. Ada mengatakan puak Qais, ada mengatakan, sedangkan dalam hadis dia kata Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas dijelaskan bahawa telah dibawa kepada Nabi harta benda. Dia berfirman, kami harta benda Rasulullah, ni harta benda nak buat apa ni? Dia nak minta pendapat Nabi macam mana pengagihan dan sebagainya, yang menyebabkan Nabi kata ini lebih penting daripada sembahyang aku. Datang satu benda yang menyebutkan aku layan sampai masuk waktu asar. Sebab itulah aku tertinggal wahai Ummu Salamah, apa nama, ba'diyah bagi zuhur. Al-an la ni aku lepas aku sembahyang asar baru aku sembahyang. Yang aku sembahyang ni adalah qadha hak tadi. Maka masa tu Ummu Salamah tanya, kalau aku jadi macam tu boleh tak? Jangan hang buat. Jangan buat. Satu ulama kata kalau orang yang
selalu menjadi kebiasaan bagi dia ibadat yang tak pernah tinggal. Macam qabliyah bagi subuh tak pernah tinggal. Tiba-tiba satu hari dia sampai masjid, dia terlepas dah. Bagi dia boleh. Yang selalu tak pernah tinggal, bagi kita ni pukul 7 Ustaz pukul 8 mengarut, tak payah. Tak payah. Pasal tu Nabi bagi tahu siang-siang dekat Ummu Salamah, jangan. Bagi kita yang tetap fat, bila mana tertinggal tak payah kita nak qada. Itu khusus. Pasal tu ulama Imam Malik kata itu khususiat bagi Nabi. Itu khas bagi Nabi. Dan ulama kata lagi, kalau ditakdirkan dah jadi kebiasaan kita. Dah jadi kebiasaan kita, boleh. Jadi kebiasaan boleh, tapi kita nak bocok selalu kita ikut sunnah Nabi buat, aku nak buat. Alah ta'ala. Pada itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat sini baik. Dapat habis. Maka dalam buku ni dia kata lagi, walaupun larangan di atas bersifat umum, Nabi larang jangan siapa qada macam aku kes. Itu khas bagi aku. Walaupun larangan di atas dia kata bersifat umum, akan tetapi dia kata bisa difahami larangan itu dia kata pada waktu itu saja berdasarkan situasi dan kisah Nabi SAW. Okey, lepas tu ulama kata boleh tak kita nak buat qada? Boleh. Yang orang yang biasa selalu dengan sembahyang tak pernah tinggal, tiba-tiba berlaku hari itu dibolehkan. Akan tetapi dengan tuan kita kata lagi sampailah habis, sampai habis. Walau macam mana pun, akan tetapi dia kata sampai di sini pengarang. Contohnya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani buku ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tidak komen, tidak menjadi pembangkang. Namun dalam kitab dia kata Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, setelah menyebut hadis ini boleh menjelaskan bahawa riwayat hadis ini ada lemah, ada mengatakan sikit kelemahan, sikit kedaifan. Walau macam mana pun ulama kata, bila dah kata lemah, bila kata dhaif, bukti tak mana lemah, tak mana cacat dia. Oleh kerana tidak membuktikan tak mana cacat, automatik ulama ambil hadis ini jadikan amalan. Kami tak mau, walaupun dalam kitab ada Fathul Bari kata ada sikit kecacatan kelemahan, bukti tak mana lemah, tak mana cacat. Pasal apa cacat? Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tidak, dia diam macam tu saja. Bila diam begitu saja, maka hadis ni tak boleh kita tolak, bahkan kita ambil. Kita nak bila orang sebut saja dhaif atau cacat, buktikan tak mana kecacatan dia. Bila tak ada, kami pun ambil. Okey, oleh sebab tu ada orang mengatakan hadis ni ragu, kalau tak boleh ambil. Ulama kita boleh kita ambil, nampak boleh kita ambil. Baik. Maka hadis ini dia kata kat sini, kita baca sikit je. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan bahawa qada solat saat itu ialah dia kata salah satu daripada khusus bagi Rasulullah. Ulama kata hadis ini khusus bagi Imam Sana'ani. Tuan kitab ni kata hadis ini dalil yang menjelaskan bahawa qada solat saat itu dia kata ialah salah satu daripada khususiat Rasulullah SAW. Hadis ini khusus bagi Nabi, khusus bagi diri Nabi SAW. Dan hal ini dia kata diperkuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diperkuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Ummu Salamah, maka aku dengar daripada mulut Nabi, aku fahamkan ini khas bagi Nabi SAW. Dan Nabi tidak benarkan kalau kita tertinggal solat sunat, tak payah Nabi kata. Kalau aku buat. Kalau aku buat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini beliau dia kata mengerjakan, dia kata solat setelah solat asar, akan tetapi dia kata beliau melarang dia kata perbuatan tersebut. Walaupun aku buat, aku melarang untuk apa? Macam Ummu Salamah tadi tanya, jangan ya Rasulullah, boleh tak kami qada macam hang qada? Tak boleh, itu untuk aku, bukan untuk hang. Dan beliau melakukan dia kata puasa, contohnya puasa wisali. Nabi SAW puasa juga Rejab dengan Sya'ban. Kadang-kadang Maita puasa wisali Nabi sambung. Puasa wisali Nabi sambung, bukan maksud dia orang kata puasa wisali Nabi sambung ni macam ni. Bila mai Rejab sambung, bila mai Sya'ban Sya'ban dia sambung dengan Ramadan. Itu maksud wisali. Yang dimaksudkan macam ni bukan. Nabi SAW bila Nabi buka puasa, Nabi tak makan. Di kalangan sahabat Nabi tengok, Abdullah bin Amr bin As tengok. Di kalangan sahabat Nabi tengok. Maka dia tengok hari pertama Nabi puasa, Nabi tak makan. Maka Nabi tanya kat Nabi, siapa tak makan? Ya Rasulullah, aku tengok hang tak makan.
Nabi puasa bersama-sama tapi tak makan. Itu maksud dia. Masa buka puasa sepatutnya makan, Nabi tak makan. Dia sambung hari pertama. Hari kedua dia bersama-sama. Itu nama Nabi Salih. Maka Nabi kata dekat Abdullah bin Amr bin As, dia kata, ata'amani Rabbi wa yasqini. Bila aku tengah tidur, bila aku tidur saja, Allah bagi makan dan minum dekat aku. Masa aku tidak, Allah yang bagi makan. Yuta'imuni Rabbi wa yasqini. Tuhan yang bagi makan dan minum dekat aku saat aku tidur. Sama dengan hang tak? Tak sama. Pasal tu Nabi kata, ini khusus bagi aku. Tolong buka puasa, tolong makan. Tiba-tiba bila diumumkan apa nama raya, Nabi rasa lega. Allahu Akbar, aku rasa lega. Kalaulah belum raya lagi, aku takut Abdullah bin Amr bin As akan mati. Maksud dia tak makan. Aku tak makan, masa aku tidur Allah bagi makan minum dekat aku. Ada khusus bagi diri Nabi. Apa tak macam tu Nabi nak bagi tahu, bila mana aku tertinggal semayang, aku qada. Itu khusus bagi aku. Itu khusus bagi aku. Begitu juga dengan puasa wisal, dia kata beliau melakukan puasa wisal bersama-sama, tak buka puasa. Padahal dia kata beliau melarang perbuatan tersebut. Nabi buat, tapi Nabi tak benarkan sahabat-sahabat dia buat. Namun Imam Baihaqi berkata, khusus di sini ialah dia kata dalam masalah untuk dia kata selalu mengerjakan solat. Imam Baihaqi tambah. Masa tu Imam Syafi'i pegang macam ni. Imam Baihaqi dia kata bertambah. Dia kata selalu dia kata mengerjakan solat. Orang selalu buat kerja-kerja sunat. Sesudah zuhur buat, dia kata bukan masalah diperbolehkan mengqadakan pada saat itu. Bukan masalah diperbolehkan. Maksudnya bolehlah. Faham tak? Ini masa-masa bukan diperboleh, bukan boleh, bolehlah. Ibadat. Imam Baihaqi kata orang ni selalu dengan ibadat. Tak pernah tinggal, tiba-tiba hari itu dibolehkan bagi dia. Dibolehkan bagi dia. Maka dia kata kat sini lagi panjang lah, ya Allah. Last sekali dia kata kat sini, jika kita lihat, dia kata sini jelas dia kata bahawa Ummu Salamah di atas membantah. Ummu Salamah bila ditanya Nabi kata jangan Ummu Salamah ikut aku. Itulah kata Imam Baihaqi sampai habis. Maka hadis yang seterusnya ialah Ba'azan nanti kita sambung. Kita akan dengar daripada Abdullah bin Zaid, kan? Abdullah bin Zaid ni kelebihan dia banyak. Nabi sayang dekat Nabi, suka kat dia. Tapi orang Syiah tak suka kat dia. Orang Syiah dusta terhadap hadis dia. Apa dia kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wahai Abdullah bin Zaid, kepada Nabi bincang dengan sahabat. Nabi kata kalau orang Yahudi semayang dia dengan pakai terumpet, panggil orang semayang. Nabi sampai di Madinah, orang Yahudi panggil orang semayang dengan terumpet dia. Terumpet ke? Terumpet lah, okay? Lepas tu pula orang Nasrani dengan loceng dia. Orang Majusi dengan obor api dia. Maka Nabi kata apa kita nak buat? Masing-masing Nabi kita balik, kita tengok apa. Dia kata ya Rasulullah dengan terumpet orang Yahudi dah ambil dah. Deng itu dah ambil dah. Popok oleh Nabi. Kalau api semua Nabi dah. Kalau macam tu Nabi kita pilih balik, pick up. Tengok apa orang lain tak ada, cuma tengok. Masing-masing bakat balik. Tiba-tiba yang datang dekat Nabi SAW ialah Abdullah bin Zaid. Yang datang dekat Nabi Abdullah bin Zaid. Kita dengar cerita dia. Cerita dia bagus. Syiah punya pelutak ain lah, pelutak ain ya Allah Tuhan. Syiah ni pelutak ain. Orang Pulau Pinang kita pelutak ain. Pelutak yang tak ada pelutak dah. Dia menipu ni memang ada kat Syiah daripada. Oleh sebab tu subhanallah, pasal tu orang sedih gombak jaga-jaga. Dia pandai nama Syiah pelutak ain. Bukan semua dia dengar YouTube aku marah mampu aku. Oleh sebab tu ya Allah itu Abdullah bin Zaid dia mai kat Nabi, dia cerita dia dapat mimpi. Aku dapat mimpi dan aku dapat cara nak panggil macam ni. Sedangkan Nabi pun dah dapat dah. Nabi dah dengar Allahu Akbar kata, tolonglah hajat kat Bilal. Pasal seorang hang ni tak lantang, seorang Bilal terlantang. Allahu Akbar, seorang orang kulit gelap ni memang Allah bagi kelebihan. Di mana dia ada suara, dia ada daya tarikan. Orang gelap, yang gelap ni misalnya Allah bagi tarikan yang lain. Betul? Michael Jackson sekali dia buat rentakan, habis dunia. Oleh sebab tu Diana Ross, kan? Oleh sebab tu ya Allah. Oleh sebab tu ya Allahu Akbar kabira ya Allah. Abdullah bin Zaid bila dia main-main dia cerita kat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi kata ajaklah dekat apa? Ajak kat Bilal. Riwayat kata apa? Ya Rasulullah,
Aku nak azan sendiri. Asal kau nak berikan Bilal? Subhanallah. Kita akan tengok macam mana hadis itu datang. Ulama kata satu fitnah. Abdullah bin Zaid ni orang kesukaan Nabi. Nabi sayang dekat dia. Inilah muazzin yang mula-mula sekali. Muazzin ya, mula-mula sekali dia dapat mimpi. Lepas tu barulah Omar datang. Kita dengar cerita macam mana cara Omar datang, macam mana dia datang, macam mana cara Nabi. Nampak nak sampai Allah Tuhan Bilal azan. Pasal tu cerita Bilal ni menarik, sangat-sangat Bilal. Pasal tu Allah Ta'ala suka amalan Bilal setiap hari didengari oleh langit. Pasal tu kalau kita ikhlas, setiap kali semayang mengaji kita, amalan kita nak ke langit. Betapa seronok hubungan kita setiap hari dengan Ahlul Langit. Menyebabkan semua orang mati esok ni, mau tak mau roh kita tetap kena ke atas. Tapi roh yang tak tercantik dia akan tergantung. Pasal tu kita kata roh yang seksa. Bila roh yang tergantung, kita semayang dekat dia, doakan dia, tak ada makna. Tak ada makna. Kalau orang tu jenis mengutang, orang tu jenis bernama, ada kes-kes yang mana roh tergantung, merugikan. Rugikan apa ada. Pasal tu pastikan jadi macam Bilal. Walaupun kulit dia hitam, hati dia putih. Nak cerita keputihan yang perlu ada kat diri kita, bukan di wajah kita, di hati kita. Ada faham? Bilal Allah sendiri cerita li'lak. Kalau banding yang Allah sampai orang Madinah, orang bangsa, mana-mana sahabat pun, ya Rasulullah, ada orang lain ke? Kita akan tengok macam mana orang nak angkat Bilal. Nabi sebut, ya Allah Tuhan, hampa masih ada perkauman. Perkauman ni tetap ada. Perkauman ni ada. Nampak? Mereka nak juga pok mereka juga. Kalau boleh pok kami Rasul. Dia Bilal hitam. Dengan tak cantik bibir ni, daya tarikan tak ada. Walaupun daya tarikan tak ada, setiap kali dia bergerak geri dia, azan dia didengari orang atas. Lepas tu kita, ya Allah Tuhan, kita kena pastikan semua amalan kita dengar di atas, di Lauhil Mahfuz. Buka pintu catat benda baik. Tahu tak, bila kita duduk di sini, malaikat yang berterbangan dia duduk dengan kita. Yang terbang dan main kat sini, yang lain pula dengar main sini. Saya tak percaya, hanggut sudah. Ustaz, dia boleh masuk ke? Sayap besar. Hang tinggal pick up dah tu. Itu bukan hak kita kan. Itu bukan hak kita. Kita sampai nak wa ta'na sudah. Ya, hadis Imam Bukhari, kita melayang, dia duduk dengan kita. Ya. Nampak tak? Pasal tu kadang-kadang kita pergi Madinah. Kita pergi di Madinah, kita kata apa? Oh, I like it so much, you know. I dapat buat Raudhah 3 kali. I tenang Raudhah depan rumah hang ada apa, hang tak bermain. Raudhah belum tak apa. Ni taman syurga dah. Ni Raudhah dah. Ni Raudhah. Kadang balik boleh cerita, I dapat Raudhah 2 kali. Masa I semaya, I rasa. Mak dia kata, aku demuk hang mampu. Depan hang rumah hang dah ada masjid surau Raudhah. Itu buat hang tak menghargai. Raudhah belum tak apa. Pasal tu orang yang bercita-cita nak duduk di taman syurga Allah Ta'ala, kena bercita-cita duduk di mana-mana saja macam ni. Nabi kata kalau kita lalu tiba-tiba ada majlis macam ni yang dihimpun oleh malaikat baik duduk nak pergi pembetul diri kita, kita lari, kita susah untuk baiki diri kita. Kita tak tahu. Kita lalu, ya Allah bagi, ambil sikit masa. Lalu Allah bagi kita dengar, ambil sikit, ya Allah Tuhan, pada kerja ambil barakah, kena duduk sekejap. Pasal perhimpunan malaikat. Bila esok ni kita mati, roh yang macam ni, yang sentiasa yang baik, bila kita mati saja baunya wangi, ya Allah Tuhan. Bau wangi, ya Allah. Ni tajuk ni pasal nak ambil kat Datuk kan tajuk. Tajuk orang mati. Tajuk Ustaz Alif, mati hidup semula. Apa dah Ustaz Alif susah nak mati, ya Allah. Dia susah nak mati, Allah bagi Allah akbar kabirkan. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, Allahu Akbar. Bila kita mati esok ni, kita baik, batang tubuh kita jadi wangi. Bila nak ke atas, semua malaikat yang kenal kita kata salam, selamat. Sepanjang kita nak di atas, malaikat kata selamat. Sampai bila kita nak ketuk, Allah kata buka pintu, aku nak jumpa dengan dia. Allah Akbar. Pasal tu semua orang mati nak jumpa dengan Tuhan. Pastikan sebelum dia mati, roh dia duduk naik selalu. Amalan dia naik selalu. Orang yang sebelum mati, amalan dia naik selalu. Orang ni senang dengan Tuhan. Bila mana dia duduk di dunia, ya Allah, amalan dia susah nak di atas. Susah ni.
nak buat benda terbaik. Oleh sebab tu insya-Allah kita akan dengar cerita kawan ni yang mengatakan Nabi kata kat dia, "Bila jumpa dengan Bilal, ajaklah Bilal azan." Dia kata, "Aku tak mau. Ya Rasulullah, aku yang dapat mimpi, aku nak azan. Asal pula dekat dia?" Syiah kata, "Penderhaka. Penderhaka. Ini derhaka. Nabi suruh apa nama? Ajakkan, dia tak mau. Ini orang derhaka." Kita kata tak. Kita kata tak. Kita buat cerita yang sebenar. Dia ajak Bilal, dia ajak Bilal. Dia tak azan. Dia tak azan, dia ajak Bilal. Seleweng hadis ini. Yang menyebabkan kita apa nama? Dia kata tak perlu azan. Azan yang tak betul. Azan orang jahat adalah azan macam Ahlussunnah. Kita duk azan di Syiah tak betul. Azan yang betul macam apa? Apa nama? Azan ya Ali wali Allah. Pendengar azan dia apa pun tak tahu. Azan yang merepek ya Allah. Ustaz duduk di sana subhanallah. Lepas tu kita kalau boleh azan cara betul. Azan cara betul. Mas cukup macam azan. Nanti kita tengok macam mana azan cara betul. Azan tempat kita ni kebanyakannya tanah Arab. Sebelum dia nak azan dia selawat dulu. Walaupun nampak selawat, dia ada tambahan daripada agama. Macam mana syariat please follow. Please ittiba'. Kita dapat syafaat Nabi ni ittiba', ikut Rasulullah. Nabi wahibuna Nabi. Tuhibun Nabi, ittiba' Nabi SAW. Nabi guru kita, ajak kita. Kalau ada hadis mengatakan sebelum kita azan selawat, kebanyakan di bumi Arab sama. Allahumma salli ala Muhammad Nabina wallah. Kalau pergi Pakistan lagi lah. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Dia selawat baru dia azan. Nanti orang ingat selawat dengan azan sama. Dan sekarang ni Ustaz, Allah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kan? Walaupun kita nampak benda tu simple Ustaz. Ni hasad bukanlah masalah agama kita itibak follow. Nak selamat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Allah redha. Allah suka. Allah redha. Allah suka agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan terai untuk tokoh tambah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum likulli hujaj. Setiap kali orang yang mai ke Mekah untuk buat haji atau umrah, selalu diingatkan, dia ingat jangan tokok tambah. Setiap orang datang di Mekkatul Mukarramah buat haji, diamanahkan dia wasiat untuk tegakkan syariat. Semua orang yang mai buat haji, nasihatkan dia jaga syariat, jaga agama. Semua orang bila nak mai buat haji, dinasihatkan dia jaga agama, jaga syariat. Ikutlah, ikut Nabi, lebih selamat. Walaupun kita tambahan. Masa Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau tambah itu baik, kita kena tambah itu baik, seolah-olah kita melakukan pengkhianatan Nabi. Nabi tak cerita, kita cerita. Okey, insya-Allah terbunyi dekat saya dulu. Yang baik semua main daripada Allah. Salah dan silap daripada kelaman saya sendiri. Kita berhenti dengan tasbih. Allah salam. Lepas ni kita apa nama? Kita syarah akidah. Kesian.